Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, InsyaAllah untuk lecture kali ni kita akan masuk topik baru. Dan topik baru ni berkenaan dengan mini projek kita ya. So saya sediakan nota ni untuk panduan kamu. Saya telah buka dia. So kita akan buat program C ataupun C++ menggunakan platform Arduino. Arduino ni adalah platform di mana dia menggunakan language C++. Okay, C ataupun C++. So kalau kita tengok Arduino ni asalnya Arduino dia merupakan ini dia. Okay. Dia datang dengan hardware dia sendiri ya. Arduino datang dengan hardware dia sendiri. Kemudian dia ada IDE dia sendiri. Okay. Jadi kalau siapa yang nak cuba Arduino sendiri, kamu boleh download dia punya compiler sendiri dan kita boleh beli board ni. Board ni agak mahal juga. Tapi yang terkini ada company yang buat macam Arduino, lebih kecil dan lebih ringan, dan bersama dengan tu dia datangkan juga dengan modul Wi-Fi sekali. Ini dia punya yang kita beli SP8266 ni, kecil saja ya. Tapi dia datangkan bersama dengan antena ni. Jadi dia terus boleh gunakan Wi-Fi. Berbanding dengan Arduino yang asal ni, dia tak boleh guna, dia tak ada Wi-Fi, tapi dia boleh gunakan network di sini. Jadi kalau nak Wi-Fi macam mana? Kita terpaksa beli modul lain. Sebelum-sebelum ni banyak orang gunakan Arduino lah. Tapi sebab ada yang alternatif, macam ni murah, RM8 saja, dan ada modul Wi-Fi. Jadi saya tengok banyak juga orang dah mula ke sini ya. Jadi kita tak perlu, kita beli saja modul ni, dah boleh kita gunakan buat program Arduino. Okay, so Arduino ada dia punya compiler dia sendiri ataupun IDE dia sendiri. Tetapi untuk kelas kita ni saya tak gunakan dia punya dia punya compiler sendiri. Kita akan gunakan VS Code kita sebagai compiler. Okay, siapa yang nak cuba boleh download sendiri ni ya. Dia ada compiler sendiri. Okay, ataupun IDE sendiri. Jadi sekarang ni kita akan gunakan VS Code kita sendiri yang asal tu, kita akan buat program Arduino ni. Okay. Jadi sebelum kita gunakan Arduino di dalam VS Code kita ni, kita kena kita kena install extension dulu supaya VS Code kita ni akan menjadi seperti mana Arduino ni, boleh compile, boleh upload kepada ESP8266. Okey. Okey, pertama sekali apa yang paling penting adalah di sini kita kena kenal sedikit spesifikasi ya berkenaan dengan IDE ESP8266. So dia ada banyak port yang kita boleh gunakan di sini. Tapi saya untuk kelas ini saya akan hanya guna dua sahaja di sini port dia ataupun GPIO. GPIO ni stand for General Purpose Input Output, dan kita akan gunakan dua yang akan sambung dengan LED, iaitu yang ini GPIO 02 dan GPIO 04. Ada tak? Ini. So dua ni kita akan gunakan dalam kelas kita. So nanti kita akan sambung LED sini lah, okay, supaya kita boleh onkan LED. Okay. So yang lain tu kamu boleh cuba dan belajar sendirilah ya. Mungkin kamu akan gunakan dalam final projek kamu nanti, dalam final year nanti. So saya akan tunjukkan macam mana kita program C++ masuk ke dalam ini nanti. Okay. C++ dalam platform Arduino ni, okay, masuk dalam kita compile dulu dalam kita punya VS Code.
Dah tak ada error, baru kita upload melalui Xcode ke sini. Okey, itu berkenaan dengan 3 ini. Okey, pertama sekali kalau kita tengok kita punya okey. Yang ini ya. Kita bila kita beli ESP8266 ni dan kita connectkan ke port ini, kita kena check kita punya komputer Windows 10 ke ataupun kamu guna apa-apa operating system, dia kenal tak ESP8266 ni. Jadi cara nak pastikan dia kenal tak kenal, kita buka kita punya device manager. Okey. Device manager. Kemudian kita cuba connectkan dia. Dua-dua lah ya, USB port tu. Yang kecil dan yang besar tu masuk ke komputer. Okey, macam komputer saya ni. Okey, bila saya connectkan dia dah kenal lah. Dia tahu bahawa saya pakai driver CH340. Dia connect ke COM3. Okay, kalau kamu connectkan macam ni, dia tak kenal dia tak kenal apa alat tu, unknown, maknanya ada kedua kemungkinan. Pertama, driver belum ada, so kamu kena installkan driver. Okay, so macam mana dapat driver tu? Saya dah sediakan driver dalam Teams kamu. Ada dua kemungkinan driver ya. Pertama, kalau kamu pakai Lolin yang saya minta kamu beli tu, itu produk daripada China. Dia pakai driver CH340. Okey. Kalau kamu buka kamu punya ni, saya dah sediakan di sini ya. Di bahagian ni di mana ya? Di dalam di sini, okey. Dalam tools ada tak? Sekejap ya, saya cari dulu. 02. Cuba buka dekat file. Bahagian tools. Okey, siapa yang gunakan Lolin, kamu kena pakai CH34X ni lah. Kamu download, unzipkan dan installkan. Very easy, just double click saja. Lepas unzip, kamu double click ya. Siapa yang menggunakan selain daripada Lolin, biasanya lebih mahal sebab dia ori ya, bukan China produk. So kamu boleh download ini, unzipkan dan installkan juga sama dengan mereka. Selepas tu kamu cabut. Lepas install, kadang-kadang dia tak detect, kamu cabut dan kamu pasang semula. Okey, kali ni kalau dia kenal, alhamdulillah. Okay, maknanya saya dah install driver CH340, so dia kenal ESP8266 kita ni. Dia connect pada COM3, port COM3 ya. So siapa yang pakai selain pada Lolin, saya nak tengok Lolin tak Lolin, tengok belakang. Okay, ini Lolin kan, yang ini China punya ni. Murah ya. Kalau kamu beli yang bukan Lolin, mungkin itu ori ya. So kamu kena pakai CP 2102 tak silap saya, driver dia. Dia akan keluar sini CP bukan CH ya, CP 2102. Okay, so sekarang kita punya Windows 10, saya pakai Windows 10, dah kenal. Bila saya connect dia kenal bahawa dia recognize ESP86 dalam COM3 saya. Ini berbeza-beza COM1, COM2, COM3 ya, dan lain orang lain number dia ni. Okey, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena installkan VS Code kita. Saya belum buka VS Code. Kita buka VS Code. Okey, untuk supaya VS Code kita ni boleh menjadi macam Arduino IDE. So, ini saya tutup. Ini lah boy. Untuk dia kenal, kita kena tutup je lah. Tak rasa.
Okay. Kita kena install ada dua extension. Okay. Yang pertama, kalau mengikut nota saya yang saya bagi tu, kita tengok nota yang saya bagi tu. Dia kata sebelum install, pertama kena installkan VS, kita punya apa nama, mesti install kita punya Python, install Python dulu. Okay. Yang ini kita dah buat sebelum ni, kelas sebelum ni kita dah buat install Python. Siapa yang belum install Python, tolong install Python di sini. Yang kedua, baru kita install extension yang sepatutnya, iaitu nama dia platform IO. So ini bila kita install platform IO ni, kita menjadi dia macam Arduino IDE tadi, dia boleh compile dan kemudian dia boleh uploadkan program yang dah compile kepada ESP86 kita ni. Okay, sejelas So siapa yang belum install Python, so tolong install Python lah. Macam mana install Python? py, siapa yang belum py Python. Saya dah install, so saya just enable je lah. Step 1. Okay. Yang kedua, installation yang kedua yang kena extension kena ada adalah namanya platform IO tadi. Platform IO. Platform IO. Okay. Platform IO ID. Okay, sebab saya dah install, kamu tolong saya tinggal enable saja. Siapa yang belum install, tolong install Kita tekan install di situ. Macam saya dah install, tapi sebelum saya dah disable, saya enable sajalah. Okay, alhamdulillah. Saya boleh tutup sebab dia dah berjaya install. Apa tanda berjaya install? Kita tengok pertama sekali, kalau kita dah berjaya install platform IO, dia ada tanda simbol ni. Tak tahu apa simbol apa ni, tapi ini menggambarkan bahawa platform IO telah berjaya diinstal di dalam ES Code kita ni. Yang kedua, ada tanda rumah ni. Okey, disebut sebagai home platform IO. Kita tekan ni. Okey, bila kita tekan platform IO ni, home ni, maka dia minta kita buat projek lah. Okay. Contoh kita tekan new. Okay, ini nama projek yang kita nak buat. Katalah saya namakan dia sebagai ESP 8266 intro. Okay. Fundamental programming. Ini sebab saya banyak sini, saya takut pening, saya bagi nama yang panjang-panjang sikit, intro. Saya 0. Okay, kita kisah nama apa. Kemudian yang penting di sini kamu kena pilih board ni. Ini ada banyak, ada 1039 boleh pakai. So yang kita pakai, yang kita beli itulah. Namanya Node MCU, nama lain Node MCU. Okay. So Node MCU yang kita guna, dia ada dua pilihan sini. Ini version lama 0.9. Version the latest yang kita pakai ni 1.0. So dia ada 12E. Biasanya 12E dengan tak ada E saja. So pilih yang bawah 12E. Okay. Kemudian platform kita Arduino. So tiga-tiga ni kena pastikan ini memang by default Arduino. Ini kita pilih Node MCU 1.0 12E. Dan ini nama projek kita. Tak kisah nama apa pun. Okay, kalau dah, kita tekan finish. Untuk kali pertama agak lama dia akan create semua yang patut. Okay. Okay, kita tunggu dia activating semua, everything. Okay, dia tengah checking. Okay.
Okay, bila kita dah buat projek saja, dia akan buat beberapa directory dan file. File pertama ada walaupun nampak banyak, tapi kita perlu tahu dua benda saja, iaitu platform IONI. Satu lagi nanti kita tengok main.cpp. So platform IONI ini adalah description untuk projek ini. Okay, so dia dah letakkan siasat kita. Kita pilih tadi Node MCU, dia pilihkan untuk kita platform, okay, board yang kita pakai tadi. Dan tolong tambah satu lah, tambah sendiri monitor speed. Ini kenapa nanti akan terang lagi 115200. Okay, monitor underscore speed is equal to 115200. Ini adalah serial monitor speed, ya. Nanti kita terangkan dah. So kemudian selepas tambah tu, kamu Ctrl S untuk save. Okay. Kemudian kita kembali kepada file yang penting ni. Ini mana program kita akan buat, ya. main.cpp. Okay. Okay, ini main.cpp ni adalah macam C program kita lah. Cuma by default dia akan sediakan dua function. Okay, dua function. Dua function ini adalah menggantikan satu function kita. Kalau ingat dalam kita pakai int main, open and close. So kalau dalam kita buat C hari tu dia wajib satu function, minimal. Tetapi dalam Arduino ataupun Arduino platform ni, kita hanya pakai, dia gantikan function ini dipecah kepada dua. Okay, dia akan buat dua function mesti, ya. So ini kita tak pakai dah. Kita akan buat dua function baru, iaitu void setup, kemudian void loop. Okay, so ini kita lupakan. So minimal ada dua function. Yang lain boleh tambah sendiri kemudian, define dan declare atas tu, dan call, ya. So function yang pertama nama dia setup. Okay, tak boleh tukar nama lain. Function kedua adalah loop. Semua data type adalah void sini, dan sini pun void. Kalau kosong void, ya. So void setup void. Kemudian kita kena includekan arduino.h. Okay, library dia ni. Okay, apa fungsi function setup ni? Kita tengok dia run once. Maknanya dia execute dari atas ke bawah. Bila jumpa function ini, dia apa saja yang ada di sini dia execute sekali. Okay, katakan ada dua statement, so dua statement selesai. So dia akan pergi jumpa function yang kemudian, loop ni. Apa saja yang berada dalam loop function ini, dia akan berulang. Okay, berulang sampai bila? Sampai bila-bila. Okay, so repeatedly, dia akan berulang-ulang. So ini sekali, ini berulang. Infinite loop, ulangan yang tak berhenti. Bila berhenti, bila kita power supply kita off, berhentilah dia. Okay, so saya ulang lagi. Kita tak ada function main dah, tapi kita ada dua function yang mesti ada. Saya kemaskan ni. Okay, macam ni. Ada kepala, ada badan, kan? Okay, sini. Ini kita boleh padam lah. Okay, kita tengok sini. Okay, sekarang ni kita akan buat cuba buat program, simple program. Kita nak displaykan message saja. Okay, yang pertama sekali, setiap program Arduino ni atau kena ada, dia ada dua function tadi, satu, dua. Okay, mesti ada. Ini dia execute sekali, ini dia berulang-ulang sampai kiamat lah. Okay. Okay, pertama kita kena set up dulu di sini speed, kita punya serial speed, serial begin. Okay, open and close, semikolon lah. Sini kita kena ambil nilai yang kita tulis kat sini.
115.200 speed dia. So 115, okay, 200. Itu pertama, supaya kita pula serial monitor kita ni dengan kelajuan yang kita pilih ni lah. Okay, kita nak buktikan. Serial the print, kita pilih print line and new line. Print line ni new line lah. Print tapi new line. Okay, kita katakan assalamualaikum. Cukup. Okay, kita nak display assalamualaikum. Ini serial print line. Okay, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so yang ini akan berulang. Dia akan berulang. Tapi kita letakkan sini delay setiap 1000 milisecond. Jadi dia akan ulang alhamdulillah tu berulang-ulang kali lah. Okay, sekarang kita Ctrl S to set. Okay, mana program kita dah siap untuk di-compile dan juga untuk di-upload kepada ESP8266. Sebelum tu kita tengok dekat bawah ni. Ada beberapa ni tadi tempat kita buat file baru tadi sini new project. So ini kita dah boleh tutup sebab kita dah buat program. Yang ini ini adalah untuk compile ataupun build program kita ni. Kita kena build program kita ni, compile. Selepas compile kita upload. Okay, kita upload kepada ESP8266. Dan kemudian yang ini untuk kita monitor yang apa kita tulis ni dalam serial ni. Kita tengok alhamdulillah dengan assalamualaikum. Okay, pertama kita build ataupun compile. Biasanya untuk kali pertama agak lama banyak kita tengok berapa banyak file yang dia compile, CPP yang dia compile. Okay, kita tunggu. Okay, alhamdulillah sukses. So kita dah compile ataupun build dan tak ada error. Dan sekarang kita boleh upload. Okay, kita tekan upload. Maknanya dia akan masukkan program yang kita dah compile tadi ke dalam ESP8266. Okay, kita tunggu sampai 100% ni. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak tunjuk adalah perkataan assalamualaikum dan alhamdulillah. Jadi kita kena tengok, tekan ni serial monitor. Okay, ni dia assalamualaikum sekali. Assalamualaikum sekali dan alhamdulillah berulang-ulang kali setiap 1 saat 1000 milisecond. Okay, itu maksudnya. So kita telah berjaya uploadkan kod di atas ni. Kita compile dan upload dalam ESP8266. Ni tengaran dalam ESP8266. Okay, alhamdulillah. So sekarang ni kita
Saya terangkan semula ya apa yang berlaku. So saya kata tadi ada dua function yang mesti ada, iaitu setup. Function kedua adalah loop. Ni ada dua definition, dia tak ada declaration. Okay. Dia macam main function lah, dia ada definition, ada kepala dengan badan, tapi tak ada dia tak ada declaration, dia tak perlu declare kat atas. Kalau function yang lain kita akan define kat bawah nanti. Lepas define kita kena declare kat atas macam biasalah. Okay. So ini dia buat sekali saja ni. Yang ada dalam function setup ni buat sekali saja. Dia setkan kelajuan ni, speed serial monitor kita. Kemudian dia print Assalamualaikum dekat serial monitor. Kemudian dia pergi line 11 dan 12. So yang ini 11 dan 12 ni berulang-ulang. 11, 12 ni berulang-ulang-ulang. Okay, dalam function loop berulang setiap 1 saat. 1 millisecond ni adalah 1 second. Okay. So itu saja yang minimum. Yang lain kita boleh tambah kemudian. Contoh, kalau kita nak buat function baru, kata void salam, SALAM, kata void. Okay. Kosong pun boleh, void pun boleh. So kita ambil yang ini, kita tak buat kat sini, tapi kita tak buat kat bawah. Okay. So ini adalah definition. So kita kena declare dia. Semicolon lah macam biasa. Kemudian kita boleh call di sini. Salam. Open and close. Ini function call kan. So kita define kat sini. Kita declare dekat sini. So define, declare. Kemudian kita boleh call kat sini. Call. Okay. So formula kita apa? Define, declare dan call. Masih lagi valid di sini. Okay, kita cuba save dulu. Ini kita boleh compile juga macam biasa. Tapi kali ini cepat sebab dia hanya compile file yang berubah ni saja, iaitu main.cpp. Okay, dia compile satu file saja, main.cpp. Kalau tak ada error, dia akan tulis success. Okay, next kita upload lah. Kita tekan upload yang ni. So hasilnya kita nak tengok sampai dah 100%, sungguh 100%. Okay. So kita boleh tekan serial monitor ni. Okay, dia tulis Assalamualaikum sekali. Mana dia ada call function yang sini dia call sekali. Okay. Alhamdulillah dia berulang-ulang kali sini. Okay, alhamdulillah selesai. Okay, kalau kita nak berhentikan yang tengah running serial monitor ni, sebab dia infinite loop, kita boleh control C juga, macam kita buat program C sebelum ni. Control C, dia akan berhenti exit ni. Okay, itulah lebih kurang proses untuk kita buat projek. Okay, sekarang ni kita akan terus buat program berkenaan dengan LED, GPIO yang kita terangkan tadi. Kita akan cuba gunakan. Okay, sekarang ni yang ini kita boleh close dulu. Okay. Kemudian kita tekan platform IO untuk buat projek baru ya. Okay, dia akan keluar new project, tekan new project. So bagi nama apa-apa, ESP 8266 GPIO L02
semester 2 2001. Okey. Okey, kemudian kita kena pilih port ni. Port apa ya? Not MCU kan? Not MCU. Saja. Not MCU. So pilih yang 12E 1.0. Kemudian ni Arduino, pastikan, saya rasa memang dia dah default Arduino. Tekan finish. Okey, macam biasa ada dua fail penting yang kita perlu tengok. Yang pertama adalah platform ini. Okey. So apa yang kita buat sini? Tambah satu line iaitu monitor underscore speed 115200. Okey, Ctrl S to save. Okay, jangan lupa save. Kemudian file yang kedua adalah main.cpp. Okay, dia dah siapkan untuk kita, rangka tu kita pakai je lah. Cuma saya buang yang ni. Saya turunkan sedikit sini. Okay, apa yang pertama yang kena ada? Serial dot print line. Begin, kita pakai begin. Setkan tadi. Open and close. Nilainya yang ada di dalam platform ini tadi 115200. 115200. Okey. Selesai. Itu yang penting ya. So ini adalah minimum rangka kita ni. Okey, sekarang ni kita akan programkan ESP8266 kita ni. Okey. Ini di dalam ni ada built-in LED. Okey. Saya belum sambung lagi LED kat luar, tapi kita tengok dalam ni dah ada LED sini. Nanti kita akan kawal existing LED dalam. Dan ini dia menggunakan GPIO 202 ya. So kita kena main dekat sini lah. Pertama definekan define built-in LED. Bilek. Port nombor 2. Okey. Kemudian ada step pertama, kita kena check mode kan dia. Pin mode ni kena bagi tahu dia bahawa di LED ni adalah output. Okey. Ini pertama. Bahawa port GPIO ni saya anggap sebagai output. Dia ada dua pilihan sini, sama ada output ataupun input. Kalau kita ambil data ataupun signal dari luar yang masuk ke pin GPIO 2, maka kita kena tukar sini input. Dalam kes sekarang ni kita terbalik, daripada ESP8266 nak keluarkan data tu 1010 keluar tu. Okey. Boleh tak saya tulis nombor 2 sini? Boleh ya. Boleh nombor 2 terus. Tak payah define kat atas boleh juga. Tapi saya nak tunjukkan konsep define. Okey. Kemudian barulah kita gunakan function yang penting di sini. Ada satu function dalam Arduino namanya digital. Boleh kecil ya. Untuk on kan dia. Digital. Pakai bawah ni. Right. Okey. Bagi tahu dia, tengok apa yang keluar tu, dia kata pin berapa. So pin yang kita pakai billet tu lah, built-in LED tu. Okey. Kemudian dia keluar apa? Ada dua di sini, kita boleh tulis high untuk hidupkan, high. Ini untuk on. Okey. Kemudian saya kena ada delay lah, sebab kita dia lagi sangat delay 1 saat. Kemudian kita ulang sekali lagi digital right, bukan digital right.
Sama juga bilet tu, built-in LED. Kali ni dia off, kita pakai low, LOW. Okay, di sini on, sini off. Kemudian kita delay dulu 1 saat juga. Sini second. Okay, so cukup, kita dah boleh on off kan kita punya. Tapi kita tambah sikit sini serial monitor supaya kita tengok dua perkataan apa-apa lah, serial, print line. Itu di sini sepatutnya on kan. Kemudian kita rehat 1 saat. Sini pun sama, serial, print line. So bilet. Bilet. So sini adalah high lah. Okay. Dan kita boleh control S to save. Okay, sekarang kita compile ataupun build. Kalau ada error kena betulkan lah. Ini tak ada error. Sepatutnya ada error lah. Itu yang bebek yang tu tapi merah ungu tu. Ada yang merah ungu. Oh, yang putih ni. Oh, dia compress lama lah sebab ni projek baru Kalau projek yang lama hanya satu file saya recompile, iaitu Mendeley CPP ni. Okay. Compile tak ada error, kita tinggal upload. Okay, pada masa sama kita tengok. Sekarang dia tak ada nyala Sepatutnya bila kita upload ni selepas 100% dia akan menyala di sini. Tapi masa kita upload ni pun dia akan menyala. Sebenarnya itu adalah dia burn kan benda tu bukan menyala yang ikut redeem yang kita hendak ni. Mana dia bila kita upload je dia akan nyala, menggambarkan proses burn kan dalam tu. Okay, tengok dia tengah burn kan, dia 3%. Okay, 100%. Tengok LED kita ni, bila LED kita setiap 1 saat bertukar dia. Satu. Yang kedua kita tengok dia punya serial yang kita tulis ni, print line ni. Dia ada keluar tak? Okey, jadi cara nak tengok kamu tekan serial monitor. Okey. On. Apa tu? On 2, off tak ada. Oh sorry, saya tak tulis. Saya tulis 2 kali pula ni. Satu lah keluar, 2 sepatutnya sini off. Okay, sorry so di sini dia on kan, jadi sepatutnya dia keluar dekat serial macam on lah, relax ataupun rehat 1 saat, kemudian dia on kan balik. Sini low ni mana off kan, dia print kan dan delay, sepatutnya gitu saya tersilap tulis tadi. Okay, so alhamdulillah kita dah berjaya on kan LED yang ada di dalam built-in LED. Next project kita adalah kita kena buat
LED yang dekat luar tu. Okay. So Dia bukan yang bebek sebelum tak saya boleh. proceed tu, saya nak terangkan semula lah yang ni. Okay, pertama saya definekan GPIO yang saya nak pakai, iaitu port 2 tadi, built-in LED port 2, namanya BLED, built-in LED. Ini yang minimum, kena ada dua function yang akan execute sekali, dan lagi function kedua adalah yang akan execute berulang-ulang. Nama dia tak boleh tukar, setup dan loop. Sini return dia void juga. Ini passing pun sini void, kosong mana void ya. Ini kosong lagi void. Okay, kemudian dia akan execute ni, kita setting untuk serial monitor, dan dia pertama mesti main kepada mode ni, bahawa kita punya GPIO 2 ni saya nak jadikan dia mode output. Jadi kita execute sekali je lah. Kemudian ini function yang paling penting untuk on off kan dia, digital write. Okay, so ini di sini 2 lah, tapi kita dah define tadi 2. Okay, so, sini high ni adalah tak silap saya lah 3.3 watt. Dia 3.3 watt sampai 5 watt ni. So kita punya GPIO tu boleh pakai ya untuk onkan LED dan sebagainya. Okay, ini dia print dekat serial monitor kita, on. Dia satu saat dia relax ataupun dia delay. Kemudian ini pula offkan semula. Okay, port GPIO 2 kita, dan dia serial monitor, dan dia relax ataupun delay satu saat. So ini akan berulang sampai bila? Sampai kita offkan power dia. Itu saja. So power dia kat mana tengok? Di sini tak ada, sini kita dia pinjam power daripada USB saja ni. Kalau tidak, kita kena ada external power tambah untuk sini ya. Tak silap saya dia masuk ke sini ya, ada V-in sini. Kita kena belilah, biasa saya pakai LiPo bateri ni. Okey. Kamu tengok kat mana saya tengok, sini ke atau tepi sini? Ini ground. Okey. Saya sambung ke ground sini lah. Okey, itu lebih kurang. Yang kalau adik kita tempat dia punya